Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan sedikit ulasan dan react. Link bagi video asal dalam kotak description. Buku Wahabi bersepah-sepah di jalan Tunku Abdul Rahman, di kedai-kedai buku merata penuh dengan buku Wahabi. Buku Semayang Nabi Albani bersepah-sepah. Buku Bin Baz terjemahan bersepah-sepah. Buku Utsaimin terjemahan bersepah-sepah. Dan yang paling parah pada hari ini, buku-buku terjemahan kitab-kitab turas yang ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Orang profesional disuka buku-buku yang berorientasikan bahasa Inggeris. Dan orang-orang ni baru jumpa agama umur 40 tahun, 35 tahun. Begitu beremosi baca di rumah. Akhirnya tak sedar jadi Pak Wahab, tuan-tuan. Dan sekarang NGO Wahabi di Malaysia bekerja keras lagi dengan mengadakan konferensi besar di PICC dengan menjemput top Wahabi scholar daripada seluruh dunia, terutama daripada Eropah, daripada UK, daripada US. Ada atau tidak bergelar mufti dan sebagainya. Yes, di antaranya Mufti Meng. Ya, saya cakap berterus terang. Dan ramai. Di antaranya itu siapa? Bilal Philip. Saya tengoklah, tuan-tuan. Saya pergi sekali di PICC, tuan-tuan, ya. Ya Allah, berjujuk puak-puak profesional semua dipakat pergi. Bayar berapa ratus, tuan-tuan, ya. Ada satu kali tu siap dengan dia punya hotel semua, tuan-tuan, ya. Beribu nak bayar, tapi berjujuk, kata orang Kelantan. Berderet, tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar, tuan-tuan, ya. Kalau tak kena gaya, tuan-tuan, ya, negara Malaysia ni one day tak kena gaya akan bertukar menjadi negara Pak Wahab, tuan-tuan. Waktu tu aku pula kena kejar, tuan-tuan. Sementara ni aku kejar Wahabi. Tak kena gaya, satu masa aku pula kena kejar, tuan-tuan. Tetapi sementara kita ada ruang untuk bercakap, why kita tak bercakap? Mungkin orang kata Mahfuz, keras Mahfuz. Keras Mahfuz. Habis kita nak cakap bagaimana? Tak apalah, Wahabi kawan kita juga. Biarlah, dia pun nak makan, nak minum. Biarlah dia mengajar. Kalau kita tak bagi dia mengajar, dia tak makan, tak minum, susah anak bini mereka. Adakah begitu, tuan-tuan? Ini sudah dayus, tuan-tuan. Awak ada kuasa, awak kena jaga akidah untuk diri kita dan diri anak beranak kita, dan kita beri laluan. Tuan-tuan, Syekh Abdullah Fahim disebut dalam surat wasiat. Dia kata apa, tuan-tuan? Golongan Wahabi ini pemecah belah masyarakat. Jika kamu bertemu mereka, bunuhlah mereka. Ini Syekh Abdullah Fahim, jangan tuan-tuan asal parang. Bunuh, artinya bunuh pemikiran mereka. Ini wasiat tok-tok guru kita. Tok-tok guru kita, kalau tuan-tuan pergi tok-tok guru kita yang betul-betul asli, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang mau menerima ajaran Wahabi. Kerana, tuan-tuan, sejarah telah memaparkan bagaimana ulama-ulama ahli sunnah dibunuh. Siapa pembunuh Ramadan Al-Buti, tuan-tuan? Dan siapa pembunuh ramai ulama-ulama ahli sunnah di bumi Syam? Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, ahli keluarga Nabi SAW dan para ulama ahli sunnah wal jamaah di Makkah, di ketika naiknya Wahabi di Makkah, habis semua dibunuh dan disembelih. Hadirin kasih sekalian, inilah hakikat sebenarnya Wahabi, tuan-tuan, ya. Sangat berbahaya. Kita pada hari ini kita berkompromi dengan Wahabi. Tuan-tuan tahu tak, ada satu negeri di Malaysia ini, tuan-tuan, yang telah dikawal oleh Pak Wahab, tuan-tuan. Tok imam pun tak boleh nak kunut, tuan-tuan. Kunut pun tak boleh. Nak buat tahlil pun tak boleh. Nak talqin pun tak boleh. Siapa tok imam langgar akan dipecat. Itu baru jadi satu negeri. Kalau dia one day dia jaga satu Malaysia, tuan-tuan,
musibah kita tuan-tuan. Musibah. Yang musibahnya paling berat, kita akan ditukar i'tiqad kita. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah kepada i'tiqad wahabi. Ini worst tuan-tuan. Kalau sekadar ditukar amalan-amalan yang bersifat furu', ini kita still boleh kompromi tuan-tuan. Boleh gagah lah kita kata. Tetapi kalau rosak akidah kita tuan-tuan, Allahu Akbar. Baik, sebelum itu sebagai mukadimah, apakah yang dimaksudkan dengan Wahabi? Wahabi ialah satu gelaran, satu label yang diberikan kepada akidah, ibadah dan hukum yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan lain-lain dalil syarak yang dibahas secara ilmiah. Oleh kerana itu, anda akan dapati jika dibahas sesuatu isu agama berdasarkan dalil, akan terus dilabel Wahabi. Jika ditanya darjat hadis, akan dilabel Wahabi. Jika dikemukakan perbezaan pendapat antara 4 mazhab, akan dilabel Wahabi. Jika dikemukakan perbezaan pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri, akan dilabel Wahabi. Ringkasnya, apabila agama dibahas secara ilmiah, ia akan dilabel sebagai Wahabi. Jika demikian maksud Wahabi, kenapa sebahagian orang agama mengkritiknya? Bukankah sepatutnya mereka bergembira dan turut membahas agama dengan cara begitu? Mereka mengkritik kerana selama ini mereka tidak mampu membahas isu agama secara ilmiah. Tiada dalil, tiada sumber mahupun darjat hadis dan hanya disampaikan satu pendapat yang kemudiannya dijustifikasikan atas nama mazhab Asy-Syafi'i atau ulama berkata. Padahal, siapa entah ulama tu kan? Mereka ini sebenarnya bukan sahaja mengkritik Wahabi, tetapi menakut-nakutkan orang awam tentang Wahabi. Mereka melakukan sedemikian untuk menutupi kelemahan diri sendiri yang tidak mampu membahas sesuatu isu agama secara ilmiah. Yelah kan, bila dah jadi ustaz, bila dah jadi ustazah, bila dah pakai serban besar, bila dah sangkut selendang, bila nama dah masyhur, tetapi dalil tak tahu, perbezaan pendapat tak tahu. Takkan nak mengaku diri sendiri tak tahu kan? Lalu twist dan tuduh ataupun dipantulkannya kepada orang lain bahawa yang itu semua Wahabi. Okay? Tapi ingat, ini hanyalah sebahagian orang agama. Sebahagian lagi memang membahas isu agama berdasarkan dalil, hujah dan kaedah-kaedah ilmu. Anda tidak akan dengar orang seperti ini menyebut istilah Wahabi. Bahkan mungkin mereka sendiri yang dilabel Wahabi. Oleh itu, anda akan dapati bahawa yang duk meratib Wahabi ni hanyalah sebahagian kecil daripada agamawan. Sebahagian lagi tak ada. Mereka ini memang membahas agama, mengupas sesuatu topik berdasarkan dalil, hujah dan kaedah-kaedah ilmu. They are very academic. Okay? Dan ini yang ramai. Okay, yang ada sedikit ni, yang tak ada kerja Wahabi saja. Okay? Jadi yang sedikit ini yang saya tujukan, bukan kepada sebahagian lagi yang ramai. Ya? Seperkara lagi, orang yang lazim dituduh Wahabi, lazimnya tiada kaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak membaca buku-buku beliau, mahupun mengikuti pandangan beliau. Bahkan, jika ditanya tarikh beliau meninggal dunia pun, mereka tidak tahu. Baik, merujuk kepada apa yang diperkatakan oleh Ustaz, saya ada beberapa ulasan atau riak. Ya. Ulasan pertama, jika kita mencintai Islam kerana Allah, jika kita memperjuangkan Islam kerana Allah, maka kita akan bergembira jika semakin ramai umat Islam yang membeli buku-buku ilmiah tentang Islam. Buku-buku yang hampir setiap muka surat ada ayat Quran dan atau hadis Rasulullah SAW yang dikemukakan sebagai dalil. Bukan sekadar hadis lengkap dengan rujukannya, riwayat siapa, nombor hadis apa dan darjat hadis tersebut. Buku-buku yang ada nota kaki bagi menyatakan sumber rujukannya. Buku-buku yang ilmiah tetapi dipersembahkan dengan cara yang amat mudah untuk difahami oleh semua lapisan masyarakat. Tak kisah buku-buku itu dalam bahasa Melayu kah, Indonesia kah atau Inggeris, sama ada karya asal seorang sarjana atau terjemahan. Kita meraihkannya dan bergembira apabila ia semakin banyak di pasaran dan mendapat sambutan yang baik.
Kita akan bergembira kerana tidaklah mereka itu membeli dan membaca buku, melainkan untuk menjadi Muslim yang lebih baik, Muslim yang lebih berilmu, dan Muslim yang akan turut menyebarkan ilmu. Orang yang membaca buku, dia sebenarnya berguru. Yang ini dia berguru dengan penulis buku tersebut. Hubungan antara murid dan guru tidak semestinya bersemuka face to face atau bertalaki, tetapi boleh juga melalui medium-medium yang lain. Oleh itu, orang yang membaca buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau mana-mana sarjana lain, dia sebenarnya sedang berguru dengan mereka. Ya, saya maklum ada sebahagian orang yang amat sempit pandangannya. Dia berkata berguru tu mesti face to face, mesti bertalaki. Sesiapa yang berguru melalui buku atau melalui YouTube atau apa-apa cara lain, dia tidak berguru melainkan berguru dengan syaitan. Jika anda temui orang yang seperti ini, jawab balik atau cuba tanya baik. Jika berguru seperti itu, berarti berguru dengan syaitan. Apakah berguru face to face berarti berguru dengan malaikat? Kan? Bukankah sekian banyak aliran-aliran yang sesat? Asalnya ada berguru secara bertalaki, kan? Okey, kembali kepada video yang sedang saya ulas. Hanya orang yang ada masalah dalam dirinya yang akan mempermasalahkan perkara ini. Yang ini menjadikan isu banyaknya buku agama dan banyaknya sambutan positif terhadap buku-buku agama tersebut sebagai satu bentuk fenomena Wahabi di Malaysia. Ulasan kedua, Mufti Meng. Siapa tak kenal Mufti Meng kan? Saya yakin ramai yang kenal. Kemudian Bilal Phillips, sarjana ini mungkin ramai yang tak kenal. Tak apa, terima kasih kepada Ustaz kerana memperkenalkan sarjana ini. Nama penuhnya Abu Aminah Bilal Phillips. Lihat ejaannya di skrin dan kemudian anda boleh buat pencarian. Beliau ada menulis buku-buku agama dan ada juga videonya di YouTube. Saya alhamdulillah telah membaca buku-bukunya. Ketika itu baru membuat penerbangan ke luar negara. Jadi apabila pergi ke Dubai, ada banyak buku-buku agama Islam bahasa Inggeris ditulis oleh sarjana-sarjana kita. Antaranya ialah buku-buku oleh Abu Aminah Bilal Phillips. Saya telah membelinya, telah membacanya dan telah mengambil banyak manfaat daripadanya. Okey, sekali lagi, hanya orang yang bermasalah akan mempermasalahkan kehadiran sarjana-sarjana ini di Malaysia. Sarjana-sarjana ini adalah masyhur sebagaimana yang Ustaz sendiri katakan, top scholars. Cuma dia tambah apa? Top Wahabi scholars. Okey, buku-buku mereka dan atau video-video mereka mudah didapati. Cuba semak di manakah salahnya dalam penulisan atau penyampaian mereka. Saya yakin semua yang kenal sarjana-sarjana ini akan kehairanan apabila mereka itu dilabel sebagai Wahabi. Melainkan Wahabi itu maksudnya sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini ialah satu gelaran yang diberikan kepada akidah, ibadah dan hukum yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan lain-lain dalil syarak yang dibahas secara ilmiah. Ulasan ketiga, Ustaz berkata bahawa selagi ada kuasa, dia akan bercakap tentang Wahabi. Why not? Saya berkata, yang sebenarnya menyebarkan ajaran Wahabi ialah ustaz-ustaz yang anti-Wahabi. Mereka asyik meratib Wahabi, berzikir Wahabi sehingga masyarakat akan mula tertanya-tanya atau curious, apa benda Wahabi itu? Maka mereka akan membuat pencarian, akan membuat kajian, lalu ditemui bahawa Wahabi itu sebenarnya adalah satu gelaran yang diberikan kepada akidah, ibadah dan hukum yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan lain-lain dalil syarak yang dibahas secara ilmiah. Setelah menemui maksud sebenar Wahabi, masyarakat sendiri akan bertanya, why not? Oleh itu, yang mempromosikan Wahabi bukanlah Mufti Meng, bukanlah Abu Aminah Bilal Phillips, bukanlah mana-mana sarjana yang dilabel Wahabi, tetapi oleh sebahagian agamawan yang asyik menakut-nakutkan masyarakat dengan label atau gelaran Wahabi. Maka,
terima kasih diucapkan kepada mereka yang mempromosikan Wahabi, kerana andalah yang menjadi sebab umat Islam semakin bijak, semakin mengenal dalil dan semakin mengenal pendapat-pendapat para ulama. Saya sendiri alhamdulillah, apabila dalam penerbangan kadang co-pilot yang muda-muda tanyakan, mereka pun berminat nak belajar agama dan mereka pun suka tengok YouTube. YouTube ke ataupun YouTube Shorts ke, TikTok ke apa ke, tapi bukan TikTok orang joget, tapi yang ada ustaz mengajar apa kan. Tapi dia orang kata banyak sangat nak pilih mana. Saya jawab pada mereka, sila Google para ustaz atau para penceramah yang dituduh Wahabi, senarai Wahabi di Malaysia, tengok nama-nama tu, cari video mereka tu. Jadi co-pilot saya pun kata, kata ni biar benar. Saya kata, jangan terikut-ikut dengan mereka yang cuba menakut-nakutkan. Okay? Pilih, tengok nama-nama tu, anda nilai sendiri dengan fikiran yang neutral. Okey, tak apa. Kemudian 2-3 bulan lepas tu, fly balik dengan mereka, jumpa. Dah tengok ke? Yalah, Captain, betul lah. Tak ada apa salah pun. Dalil, hujah Al-Quran, hadis, penyampaian ilmiah, tak ada cerita-cerita kurafat, tak ada cerita-cerita tahayul. Mereka kata very different lah, something different, dan mereka terus mengikutinya sampai tak sempat sebab banyak dalam senarai itu kan. Okey, jadi yang mempromosikan Wahabi ni ialah para ustaz yang duk mengkritik Wahabi itu sendiri, dan masyarakat kita ni tak adalah semuanya jenis level-level ustaz tu. Mereka ni jenis bijak sebab bila diasyik kritik-kritik, mereka akan mula tertanya-tanya, apa benda Wahabi ni? Betul ke yang dituduh-tuduh sebagai Wahabi ni? Lalu mereka pun membuat kajian, membuat semakan, membuat penelitian, lain je. Sambil-sambil itu, macam bagus je kan. Jadi terima kasih kepada yang sebenarnya mempromosi Wahabi ni ya. Ulasan keempat, antara strategi menakut-nakutkan masyarakat tentang Wahabi ialah kononnya Wahabi ni banyak membunuh para ulama satu masa yang lalu. Terhadap strategi ini, saya katakan, pertama, andai kata perkara itu benar, maka dipersilakan bawa perkara tersebut ke International Criminal Court. Kita nak lihat sejauh mana bukti-bukti yang anda ada itu dapat dijadikan bukti di mahkamah, atau apakah ia sekadar nak takut-takutkan orang awam. Ya, saya kata kenapa nak bawa. Saya tahu orang akan tanya kenapa nak bawa ke mahkamah international. Tak. Kita kata, if you have proof, then go to court and present your proof. International Criminal Court. Pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di yang sekarang nama Saudi kan, yang dulu tu, di mana para ulama apa semua tu dibunuh. Okey? Pihak daripada keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun akan present hujah mereka juga. Dan kita tengok, betul ataupun tidak. Kan, sekadar duk cakap macam tu saja, apa guna kan? Sekadar nak menakut-nakutkan orang awam, masyarakat awam yang mereka sangka tidak dapat menilai apakah benda itu benar atau tidak kan. So, jika kebenaran di pihak anda, wahai yang suka membuat tuduhan tersebut, kemukakan bukti anda bukan kepada kami, tak, kepada mahkamah. Supaya kita dapat lihat. Sebab bila bawa ke mahkamah, ahli waris daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun akan hadir sama untuk bantah atau kemukakan counter argument. Baru kita dapat nilai, betul tidak? Kalau sekadar nak sembang macam tu, orang kata apa? Sembang kari lah. Kedua, andai kata perkara itu benar, tak nak pergi ICC, International Criminal Court, tak apa. Ada mahkamah yang sebenar di akhirat kelak. Biarlah Allah yang menghukum siapakah yang sebenarnya bersalah. Yang duk sibuk-sibuk sekarang ni buat apa? Ini macam Syiah. Syiah dulu duk sibuk kan. Orang ni bunuh Ali lah, orang ni bunuh Hussein lah, apa-apa semua tu. What's the point of bringing it today? Kan kita bukannya menyokong pembunuhan tersebut. Andai kata ia adalah benar, kita move forward. Jadi yang mereka ni sebenarnya merujuk pada sejarah tu, mereka hanya terikat kat belakang tu lah. Kita dah move forward dah. Kita tak ada fikir semua tu pun, sebab kita tahu kehidupan dunia ni lah di dunia. Di akhirat kelak ada mahkamah sebenar di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai dan menghukum siapakah yang sebenarnya bersalah. Ke mereka ni hari akhirat. Tak apa. Ketiga, semua sarjana yang dituduh sebagai Wahabi, baik yang di Malaysia atau antarabangsa,
Tiada yang melakukan pembunuhan. Bahkan seperti yang saya katakan di awal tadi, orang yang lazim dituduh Wahabi, lazimnya tiada kaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak membaca buku-buku beliau, mahupun mengikuti pandangan beliau. Okey, tarikh meninggal pun tak ada kan? Ataupun tidak tahu kan? Pernah dengar Mufti Meng menukil daripada Muhammad bin Abdul Wahab? Ada ke? Tak ada kan? So, tak ada kaitan pun sebenarnya. Okey, yang keempat, alhamdulillah ya, ramai yang tidak membodohkan diri mereka untuk menerima dakwaan itu begitu saja. Mereka tahu ia hanyalah permainan untuk menakut-nakutkan. Oleh kerana itulah, meskipun disebar-sebarkan dakwaan tersebut, Wahabi terus berkembang sehingga Ustaz sendiri katakan, sama-sama kita dengar tadi, satu hari kelak Malaysia akan menjadi negara Wahabi. Kelima, sebenarnya banyak lagi yang dilakukan bagi menakut-nakutkan masyarakat daripada Wahabi. Selain tuduhan membunuh itu, dikatakan juga Wahabi ini menghalalkan darah dan harta lah, kumpulan-kumpulan teroris berarilan Wahabi lah. Okay? Semua ini hanyalah permainan kanak-kanak untuk menakut-nakutkan. Semua ini tidak lain menunjukkan ada sebahagian pihak agamawan yang sangat terancam dengan arus Wahabi. Namun nampak sangat ia gagal, seperti yang diakui sendiri oleh Ustaz, satu hari kelak Malaysia akan jadi negara Wahabi. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita dengar sebahagian agamawan ni yang duk takut-takut orang tentang Wahabi, jangan terikut dengan mereka. Cuba fikir di sebaliknya. Kenapa mereka begitu terancam dengan Wahabi? Jika kebenaran di pihak mereka, jika dalil, hujah, penyampaian agama, orang semua tertarik dengan apa yang mereka sampaikan, Wahabi ini tak ada apa pun. Tetapi mereka ni sebenarnya terancam, endangered species. Jadi untuk membela diri mereka cuba bawa satu cerita lain, cuba bawa satu naratif lain. Dan satu strategi yang boleh dikatakan berkesan ialah cuba takut-takutkan orang. Sebab sebahagian masyarakat ni, sebagai manusia, dia memang mudah terikut, dia memang mudah ditakut-takutkan. Tapi yang ni segelintir je lah. Ramai lagi tak pun terkesan. Sebagaimana yang Ustaz sendiri akui, ramai yang tak terkesan, dan Malaysia satu hari kelak akan menjadi negara Wahabi. Satu hari kelak, Islam di Malaysia akan dibahas secara ilmiah berdasarkan dalil dan hujah. Bukan apa Tok Guru kata, bukan apa mimpi kata, bukan hadis yang entah dari mana, entah darjah apa, dan bukan asal saja orang berpakaian agama cakap, kita akan dengar. Orang pakai agama cakap macam mana pun kita akan tanya, dalilnya mana, hujahnya mana. Semata-mata pakaian anda tidak menjanjikan bahawa apa yang anda sampaikan itu adalah tepat lagi benar. Kita sama-sama maklum baru-baru ni kan, bukanlah baru, dah sebulan dua dah kot, dalam isu pernikahan, lafaz ijab kabul tu kan, ada seorang tu yang dinobatkan sebagai tuan guru, sebagai syekh, pakai serban, pakai baju agama apa semua. Dia tak tahu pun dalam hal itu ada perbezaan pendapat bahawa boleh sekadar berkata saya terima. Lalu dia bantah habis-habisan, dan telah saya buktikan video. Dalam salah satu video itu dia cabar, buktikan daripada mana-mana mazhab boleh terima ucapan ijab kabul, maknanya ucapan kabul saya terima seperti apa yang dikatakan. Lalu kemudian ternyata memang ada dalam pandangan mazhab-mazhab lain boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang berkata kena sebut perkataan nikah, saya terima nikahnya. Berarti dia tak tahu dalam tu ada khilaf. Kemudian dia hantam habis-habisan. Dan ini orang yang berpakaian agama, orang yang dinobatkan sebagai syekh agama. So, kita tak nak benda-benda macam ni lagi. Kita tak mahu orang yang berpakaian agama ini menipu masyarakat kita lagi dah. Kita nak dalil, kita nak hujah, kita nak fiqh muqarran, fiqh perbandingan pendapat, apa semua tu. Okey? Jadi ini yang kita nak di Malaysia. Okay, bila saya kata Wahabi, Malaysia akan jadi negara Wahabi, bukan negara pedang apa semua tu, tak. Kita nak agama dibincang secara bertanggungjawab. Ada accountability. Tak boleh mencakap saja. Ulasan kelima. Okay, alright. Seterusnya, Ustaz menyebut tentang satu negeri. Negeri mana tu? Satu negeri yang dikawal oleh Pak Wahab. Tetapi tak disebut negeri manakah itu. Sebelum itu, Ustaz berkata Wahabi ni sangat bahaya. Jadi Ustaz kenalah sebut nama negeri yang bahaya itu supaya kami semua dapat selamatkan diri daripada negeri itu kan, negeri Pak Wahab tu. Sebab just before that, you said Wahabi ni sangat bahaya.
Kemudian Ustaz sebut ada satu negara itu dikuasai oleh Pak Wahab. Kena sebut negeri itu yang mana supaya kita dapat selamatkan diri kita, bukan sekadar tak mau ikut pandangan-pandangan agama daripada negeri itu, nak pergi melancong negeri itu pun tak mau. Bahaya kan? Apa macam Ustaz? Ada berani atau tidak? Jika Ustaz ada bukti kukuh, tiada apa-apa yang hendak ditakutkan. Bercakaplah kerana benar. Bercakaplah kerana semua bukti ada bersama anda. Melainkan Ustaz sendiri tiada bukti, cuma hendak menakut-nakutkan sahaja. Ustaz juga kata, di negeri itu imam tak boleh baca kunut. Jika peraturan ini dilanggar, maka dia akan dipecat. Bukan ke negeri lain pun sama ke? Tak silap saya, Ustaz ni orang yang berautoriti di Selangor. Jadi saya nak tanya, jika ada imam rasmi di sebuah masjid di Selangor yang sengaja tidak baca doa kunut ketika solat subuh yang diimaminya, apakah beliau akan dipecat atau tidak? Apabila dipanggil untuk siasatan, dia jawab bahawa dia memang sengaja enggan baca doa kunut dalam solat subuh yang diimaminya. Akan dipecat atau tidak? Ustaz, jangan mudah tuduh negeri lain sementara negeri sendiri pun sama juga. Ulasan ke-6 dan terakhir. Ustaz sebut bahawa apabila Malaysia bertukar menjadi negara Wahabi, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah akan ditukar menjadi i'tiqad Wahabi. Saya nak tanya, i'tiqad atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang Ustaz maksudkan tu macam mana ya? Apakah ia i'tiqad boleh berdoa kepada pokok? Apakah ia i'tiqad menulis nombor tertentu? Boleh elak motor daripada dicuri? Apakah ia i'tiqad menggunakan matahari, bulan dan bintang, apa yang disebut sebagai astrologi, boleh digunakan bagi meramalkan masa depan? Apakah ia i'tiqad mandi pada Rabu terakhir bulan Safar untuk buang sial? Boleh ke berkeyakinan seperti itu? Apakah ia i'tiqad bahawa Rasulullah SAW akan hadir dalam majlis-majlis selawat, lalu perlu berdiri dan sediakan kerusi untuk baginda masuk? Apakah ia i'tiqad meletakkan gambar capal di atas perut ibu yang sedang melahirkan untuk memudahkan kelahirannya? Apakah ia i'tiqad apabila dompet atau barang berharga hilang, jumpa ustaz untuk bertanya siapakah yang mengambilnya? Apakah ia i'tiqad tidak pakai tudung atau makan keropok leko yang diperbuat daripada keseluruhan ikan? Orang yang melakukannya akan masuk neraka? Apakah i'tiqad dianjurkan berdoa di kubur orang soleh kepada orang soleh itu? Apakah jauh dalam diri sendiri beriktikad Allah memiliki anggota badan, namun untuk membebaskan diri sendiri daripadanya, ia disandarkan kepada Wahabi? Apakah jauh dalam diri sendiri beriktikad Allah berjisim sehingga boleh duduk atas arash seperti mana raja duduk atas singgasana, namun untuk membebaskan diri sendiri daripadanya, ia disandarkan kepada Wahabi? Maksud saya, sebahagian orang, mereka ni berkeyakinan apabila membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis tentang sifat Allah, mereka ini sendiri yang macam, ini macam makhluk ni, ini macam makhluk ni. Maka mereka terpaksa mentakwilkannya. Kemudian mereka menuduh pula orang yang enggan takwil sebagai menjisimkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang mereka tuduh tu tidak pun berkeyakinan sedemikian. Orang yang mereka tuduh tu awal-awal lagi dah faham dah surah Al-Ikhlas apa kan. Jadi mereka sendiri yang beriktikad sedemikian. Namun untuk menyucikan diri mereka, mereka pun mentakwilkannya. Dan apabila jumpa orang yang enggan takwil, tengok tu menjisimkan Allah. Tengok itu, menyamakan Allah dengan makhluk. Okey. Seterusnya, apakah ia i'tiqad bahawa manusia ni umpama Tuhan sehingga boleh membuat akidah tersendiri dan ibadah tersendiri yang baru? Maksud baru di sini ialah bid'ah. Jika inilah dan banyak lagi yang saya tidak sempat nak sebut dikatakan sebagai i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka memang patut kita beralih kepada i'tiqad Wahabi yang benar-benar mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baiklah, demikian sedikit ulasan saya. Ringkasnya, Wahabi hanyalah satu label, satu gelaran yang digunakan untuk menakut-nakutkan masyarakat.
Padahal yang sebenarnya takut ialah para agamawan yang menggunakan label tersebut kerana kedudukan mereka semakin terjejas. Bahkan ekonomi mereka juga terjejas. Perhatikan dalam video tersebut. Dalam video tadi itu, Ustaz sendiri ada sebut tentang makan, minum dan anak bini. Meskipun ia ditujukan kepada para ustaz yang dilabel Wahabi, ia sebenarnya membongkarkan satu hakikat yang sebenar, iaitu sumber pendapatan sebahagian agamawan memang terjejas disebabkan fahaman Wahabi. Apa yang mengharukan, mereka ini mempergunakan orang awam, masyarakat yang tidak berapa bijak. Adapun orang yang bijak, seperti yang Ustaz sendiri katakan, yakni mereka yang profesional, tak endah pun, tak peduli pun kepada label Wahabi. Mereka tahu bahawa ia hanyalah permainan untuk menakut-nakutkan. Kepada yang selama ini tertipu, terperdaya dengan gelaran Wahabi, cubalah anda fikir-fikirkan. Anda selama ini ditipu, diperdaya dan dipergunakan. Anda sendiri tidak tahu apakah Wahabi, apa yang perlu ditakutkan dengan Wahabi dan apakah semua yang disandarkan kepada Wahabi itu adalah benar atau tidak. Anda sebenarnya dipergunakan oleh sebahagian agamawan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.